Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Semalam kita cerita bab ataupun tentang ayat kursi. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung ayat selepasnya, iaitu ayat 256 surah Al-Baqarah pada muka surat 42 dari juzuk yang ketiga. Dari juzuk yang ketiga. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت
قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Pencipta, pemilik, penguasa yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha tinggi dan maha besar. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca terjemahan pada ayat yang kita baca tadi. Setelah semalam kita bincang tentang ayat kursi, kelebihan dan juga makna dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang menyedari keagungan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Ayat yang kita baca hari ini itulah la ikraha fiddin, berkaitan dengan tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala kata la ikraha fiddin, iaitu jangan kamu paksa seorang pun masuk ke dalam agama Islam. Kerana apa? Kerana agama Islam ni sebenarnya tertegak di atas hujah dan juga bukti, sehingga seorang yang mengenali Islam, dia akan masuk Islam tanpa dipaksa. Gitu sebenarnya yang kita faham. Bukanlah maksudnya kita jangan ajak orang masuk agama Islam. Kadang-kadang orang dia faham tidak ada paksaan dalam agama, maknanya dia combine dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Jadilah kefahaman tu nampak seolah-olah biarlah dia agama dia, kita agama kita, tak payah paksa dia masuk agama kita. Padahal konteks ayat tu lain. Apa maksud tidak ada paksaan dalam agama? Sedangkan ada satu hadis Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ni, oleh Imam Ahmad bahawa Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, aslim. Nabi kata kepada dia, masuklah kamu ke dalam Islam. Nabi ajak dia masuk ke dalam Islam. Lalu dia kata, inni ajiduni kariha, aku rasa aku tak sukalah nak masuk Islam. Nabi kata kepada dia, wa in kunta kariha, masuklah Islam walaupun mula-mula kamu tak suka. Walaupun kamu tak suka. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain, faqala lahu aslim wa in kunta kariha fa inna Allah sayarzuquka husnan niyyati wal ikhlas. Masuklah Islam walaupun kamu tak suka, semoga lepas daripada ini Allah Ta'ala berikan kepada kamu niat yang baik dan keikhlasan. So berdasarkan riwayat ini, bukanlah maknanya kita tak paksa orang masuk Islam bererti kita tak ajak masuk Islam. Dah. Kalau tidak, kenapa Nabi SAW sampai sebut dalam satu hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku ni diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bererti dalam satu sudut Islam ni agama yang benar, dan pada sudut yang lain Allah perintahkan kita mengajak orang kembali kepada Islam. Bila makna tidak ada paksaan dalam Islam, maknanya kita bukanlah ajak dia masuk Islam secara paksaan, tetapi datangkan hujah dan dalil untuk orang tu mengenali Islam dengan cara yang lebih benar dan lebih baik. Okay? Dan ayat lakum dinukum waliyadin bukanlah bermaksud untuk membiarkan dia dengan agama dia. Sebaliknya, agama ataupun lakum dinukum waliyadin adalah pembatas antara kita dengan agama dia. Ayat tu untuk kita, lakum dinukum waliyadin. Allah Ta'ala kata kepada orang Islam, kepada Nabi SAW, setelah daripada orang kafir ajak Nabi ni berkompromi, 1 tahun kami sembah agama kamu, Tuhan kamu,
tahun depan kamu pula sembah Tuhan kami. Kita giling-giling supaya kita harmonikan antara Islam dan juga agama Quraisy. Jangan duk gaduh. Tuhan kamu, Tuhan kamu, Tuhan kami, Tuhan kami. Jangan ajak kami masuk agama kamu. Tapi sebaliknya, 1 tahun kami sembah Tuhan kamu, 1 tahun lagi kamu pula sembah Tuhan kami. Maka turunlah ayat Quran, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Wahai orang kafir, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu pun tak akan sembah apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Akhirnya digariskan satu garisan pembatas, pembeza. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Maknanya kalau kamu tak nak masuk Islam, nak duduk berada dalam agamamu, ikut kamulah. Tapi kami sekali-kali tidak akan berada kaitan dengan kamu dalam soal agama kamu. Itu makna lakum dinukum waliyadin. Dia panggil al-bara'atu minal kufri wasyirk, membebaskan diri daripada kekufuran dan kesyirikan. Adapun makna la ikraha fid din bukanlah makna kita tak ajak orang masuk Islam dah. Cuma kita ajak dalam keadaan tidak memaksa, sebaliknya kita datangkan dalil dan hujjah. Tak boleh kata masuk Islam, kalau tak masuk Islam maka aku bunuh kamu. Dah. Kalau dia tak nak masuk Islam lagi, tak payah bunuh dia. Tapi setiap hari kita bagi tahu. Seorang sahabat nama dia Thumamah bin Uthal. Kalau pernah dengar cerita Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu. Thumamah bin Uthal, dia adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang asalnya musuh Nabi. Dalam satu peperangan jihad, dia ditawan, ditangkap. Bila ditangkap, perang ni tangkap. Jadi kalau kata tak ada paksaan dalam agama, kenapa Nabi sampai jihad? Jihad Nabi ini untuk menyebarkan Islam. Tapi bila orang kafir itu dia memerangi Islam, maka Allah Ta'ala izinkan Islam untuk defend dan untuk Islam ni menyebarkan. Contohnya negara Islam, Nabi SAW dia nak pergi berdakwah. Asalnya Islam ni agama dakwah. Agama dakwah. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya ajak orang kembali kepada agama Allah. Bila Nabi ada kerajaan, maka kerja Nabi dakwah kepada masyarakat dalam Madinah, dan setelah itu menyebarkan Islam kepada luar daripada Madinah. Apabila pergi expand kepada luar Madinah, bila sampai ke tempat tersebut, kalau mereka izinkan untuk Islam masuk dan mendakwahi kaum tersebut, maka kita terima. Kita masuk, ajak orang masuk Islam. Itu tujuan dia. Kalau dia tak bagi, maka bagi dia pilihan. Okey? Asal mula sekali masuk, bagi pilihan untuk dia masuk Islam. Kalau dia tak nak masuk Islam, pilihan yang kedua, bagi izin, bagi ruang untuk kamu tunduk kepada Islam, tapi atau kami ni menyebarkan Islam tempat kamu, dan kamu pula tak masuk Islam. Dia panggil bayar jizyah, tunduk kepada kekuasaan Islam. Kafir. Tapi kalau tak nak juga dan mereka memerangi Islam, maka akhirnya Nabi akan lawan mereka sebagaimana mereka lawan Nabi. Asal Islamnya begitu. Kaedah dia untuk menyebarkan Islam. Kalau dia benar, alhamdulillah. Dia masuk Islam, alhamdulillah. Jadi salah seorang, waktu Nabi expand, salah seorang daripada musuh, itulah Thumamah bin Uthal. Dia ni kena tangkap. Bila kena tangkap, ditawan, masuk kota Madinah. Waktu ditangkap, Nabi SAW suruh letak dia dalam masjid. Tawan dia, ikat dalam masjid Nabi.
Setiap hari Nabi SAW masuk masjid dalam keadaan dia ditawar, Nabi ajak dia masuk Islam. Ni tak punya cerita konsep macam mana nak faham. Nabi ajak dia masuk Islam. Kali pertama Nabi SAW ajak, dia tak nak. Hari kedua Nabi datang masuk masjid, lagi jumpa dia lagi. Dalam keadaan Nabi ajak dia tu, sahabat-sahabat pun ramai. Dia pun duduk tengok kehidupan Nabi, para sahabat semayang 5 waktu. Tapi dia tak nak masuk Islam. Hari ketiga Nabi masuk masjid, Nabi ajak lagi dia masuk Islam. Setelah 3 hari, Nabi SAW kata kepada sahabat, bebaskan dia. Bebaskan dia. Sahabat kata bebas. Tak ada apa, tak ada nak apa hukum ke apa, tak ada. Bebas. Sumamah bin Utsal lepas daripada dia bebas, dia keluar daripada masjid, dia pergi keluar daripada kota, dia bersihkan diri, kemudian dia datang balik jumpa dengan Nabi SAW, lalu akhirnya dia mengucap depan Nabi SAW dan dia masuk Islam. Ini dakwah Islam ni. Kita bukan paksa, tapi Islam ni agama dakwah. So saya nak suruh faham bahawa ayat la ikraha fid din bukanlah bermaksud kita ni jangan ajak orang masuk agama Islam. Ajaklah orang masuk agama Islam. Kalau dia rasa saya tak suka, jawab dia, masuklah dulu. Suka tu, kalau kamu tak suka lah ni, mudah-mudahan lepas daripada ni kamu akan jatuh cinta dengan Islam. Kalau sampai tahap tu pun boleh. Pasal apa? Sebab kita nak menyelamatkan dia daripada azab api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, iaitu Islam ni agama dalil dan bukti sehingga tidak perlu kepada seseorang pun dipaksa masuk Islam. Allahu Akbar. Ini bahkan kalau dia faham orang kena paksa untuk keluar Islam. Satu lagi kita ambil relate cerita sejarah sirah. Pertama hak kita sebut tadi, Thumamah bin Utsal. Yang kedua cerita waktu perjanjian Hudaibiyah. Kenapa Nabi SAW waktu buat perjanjian Hudaibiyah, Nabi setuju mana-mana orang kafir masuk Islam, maka pihak Madinah kena hantar orang ni balik Mekah. Dan mana-mana orang Madinah murtad lari ke Mekah, orang Mekah tak kena hantar. Sehingga sahabat-sahabat bila dengar perjanjian tersebut, ini perjanjian berat sebelah ni. Betul tak? Tak setuju. Macam mana waktu orang kafir Quraisy lari daripada Mekah berhijrah ke Madinah, orang Madinah kena hantar balik. Orang Islam murtad lari ke Mekah, orang Mekah tak kena hantar balik. Itu salah satu daripada syarat perjanjian Hudaibiyah. Nabi setuju. Sahabat-sahabat semua rasa berat sebelah ni. Sehingga akhir Umar radhiyallahu anhu pun rasa tak puas hati. Tanya tentang ni wahyu ke apa dia ni? Akhir sekali bila kata wahyu Nabi setuju, mereka pun sahabat pun diam senyap. Tapi benar, realiti yang berlaku setelah daripada perjanjian tersebut, yang berlaku ialah ramai daripada orang Mekah masuk Islam, berhijrah ke Madinah. Dan akhirnya mereka memang Nabi tepat janji, Nabi tak terima. Lalu mereka duduk di tengah-tengah satu perkampungan antara Mekah dan Madinah, dia buat pula satu perkampungan. Jadi puak-puak dia dah lari situ, pergi duduk lari. Ketua dia Abu Jandal. Abu Jandal ni ketua dia. Dan akhirnya bila mereka dah ramai, kafilah Quraisy yang berdagang, mereka serang pula kafilah Quraisy tu. Lalu
orang Quraisy minta izin dengan Nabi lepas daripada tu, ya Muhammad, mu terimalah dia orang ni. Pasal kami ni kalau tak terima dia duduk sini, dia serang kafilah kami. Nabi SAW akhirnya panggil dia orang, masuklah ke Madinah. Dan sebaliknya tak ada seorang pun daripada orang Madinah murtad lari ke Mekah. Pasal apa? Islam tu, kalau orang dah tahu Islam, dia tak ada istilah nak paksa masuk Islam. Begitu indahnya agama Islam. Kalau ada nak paksa murtad ada. Islam tak pernah paksa orang masuk Islam. Sebaliknya orang non-Muslim untuk mengeluarkan orang Islam daripada Islam, memang dia kena paksa. Berlaku di Sepanyol. Islam ni bila memerintah, tuan-tuan, expand dia punya kekuasaan. Tak ada lah dia panggil genocide tu. Tahu genocide? Pembunuhan beramai-ramai. Waktu Islam menawan Mesir, Kristian Koptik masih ada di Mesir. Sampai hari ni orang Kristian ada di Mesir. Padahal berapa ribu tahun dah Islam memerintah Mesir, Kristian masih ada. Waktu orang Islam tawan India, siapa orang India hari ni pun terpaksa akur. Monumen Taj Mahal tu asalnya dibina oleh Raja Muslim. Dia tak boleh kata apa. Pasal salah satu keajaiban dunia yang ada di India, binaan orang Islam. Dia tak boleh buang sejarah tu. Waktu Islam memerintah di India, orang Hindu hidup aman. Tapi sebaliknya, bila orang kafir memerintah, Islam dipaksa untuk murtad, ditindas. Siapa dia seorang sahabat tu, Abdullah bin Allahu Akbar, lupa dah, yang saya pernah cerita, cium kepala Raja Rom, Abdullah bin lupa dah nama dia, Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah seorang sahabat, dia pergi berjihad, kena tawan kepada tentera Rom. Akhir sekali tentera Rom paksa dia masuk Islam. Paksa dia murtad. Kalau dia murtad, dia akan bagi kerajaan, kekayaan dia kepada Abdullah bin Hudzafah. Tapi dia tak nak. Panggil pula tawanan tentera Islam, letak depan dia, sebab dia tengok Abdullah bin Hudzafah ni seorang yang sangat karismatik. Kalau dia ni masuk ke murtad, ramai orang murtad. Jadi dia paksa keluar masuk Kristian. Abdullah Hudzafah tak nak. Panggil seorang tentera yang ditawan, bawa satu kuali yang besar, letak minyak dalam tu, dicampak, kemudian bakar. Satu demi satu tentera, Abdullah bin Hudzafah tetap dengan pendirian dia, tak akan masuk. Akhir sekali, lama tu Abdullah bin Hudzafah menangis. Raja kata, sudah, lembut hati dah. Lembut hati. Panggil dia, macam mana? Kamu setuju dengan syarat aku? Kamu masuk, panggil Kristian, tinggalkan Islam, aku akan bagi harta kerajaan ni kepada kamu. Dia raja dia nak maruah dia tu, orang tunduk kepada kekuasaan dia. Abdullah bin Hudzafah kata tak nak, tak akan. Tadi kenapa menangis? Sebab aku tengok orang mati, aku menangis sebab aku hanya satu nyawa je ada. Kalau aku mati, matilah. Andai kata aku ada beberapa nyawa, akan aku habiskan nyawa tersebut satu demi satu untuk mati dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Raja terkejut dengan jawapan tersebut. Dia pun jadi hormat kepada Abdullah bin Hudzafah. Dia kata macam inilah, aku bagi satu tawaran. Kalau kamu kucuk dahi aku, makna aku akan bebaskan semua tawanan Islam. Dia nak je, pride dia tu. Abdullah bin Hudzafah kata, kalau yang tu aku setuju. Akhir sekali dia kucuk kepala raja. Raja bebaskan semua tentera Islam dan dia balik ke Madinah. Peristiwa ni berlaku zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia balik dengan bala tentera dia sampai di Madinah.
Khalifah tunggu dia. Bila dia sampai, cerita ni dah sampai dulu ke Madinah. Bila mereka ni sampai, Umar radhiyallahu anhu pun kucuk kepada Abdullah bin Hudzafah. Dan dia kata menjadi hak setiap orang Madinah untuk kucuk kepala dia ni, kerana dia telah membebaskan berapa ramai orang Islam daripada tawanan. Inti daripada semua cerita ni nak menunjuk kepada kita Islam ni sebenarnya agama yang benar, dan kebenaran tidak perlu kepada paksaan untuk orang ni masuk kepada Islam. Isu yang berlaku hari ni, kenapa ramai orang Islam meninggalkan Islam, ialah isu dia mereka sendiri tak kenal Islam tu bagaimana. Kalau tengok orang-orang so called, dia rasa dia ni ilmuwan, dia rasa dia belajar perbandingan agama. Sebenarnya dia rasa dia Islam, dia belum lagi belajar Islam, tapi dia minat nak belajar perbandingan agama. Akhir sekali yang berlaku, dia lebih kenal tentang Kristian banding Islam sendiri. Dia lebih kenal tentang agama lain banding agama Islam sendiri. Lalu dia cenderung kepada agama itu kerana kejahilan dia terhadap agama Islam. Okey? Apa inti kukuh Islam yang kita baca pada? Mesti Allah Ta'ala sebut. Bila Allah Ta'ala kata la ikraha fid din, jangan paksa, mesti Allah Ta'ala sebut. Kalau tak paksa nak buat macam mana? Nak ajak orang masuk Islam. Mari kita baca. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maksud dia, sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan, yakni kufur. Jadi Islam ni agama benar yang nyata kebenaran dia, sedang kufur ni adalah agama kesesatan. Jelaskan tentang tu. Kenapa orang kena masuk Islam? Sebab Islam adalah agama yang benar, sedang selain Islam adalah agama yang batil. Dan kita orang Islam mesti firm, tegas dalam mempertahankan. Zaman ni zaman fitnah. Zaman lah ni zaman fitnah. Fitnah apa? Fitnah di mana orang bukan Islam nak dia diiktiraf sebagai agama yang benar, sama level dengan Islam. Betul. Sehingga dia kata, jangan kata Islam je betul, jangan kata awak je betul. Kalau siapa kata dia je betul, sombong. Sehingga hari ni dakwah ni masuk dalam pemikiran sebahagian daripada anak-anak orang Islam bahawa semua agama ni baik. Okay? Semua agama ni baik. Jangan kita bergaduh. Biarlah kita bersatu di atas satu payung negara yang harmoni. Okey? Tu dakwah dia. Harmoni ni damai satu sudut. Kebenaran sudut yang lain. Kalau nak kira kedamaian, boleh saja hari ni orang pergi negara yang kafir, lebih damai kehidupan dia daripada negara Islam. Duk di Pakistan huru-hara, berlaku ribut. Nigeria berlaku pula huru-hara. Pergi di Europe relax. Betul tak? Tapi kebenaran dia tidak diukur dengan perkara tersebut. Allah Ta'ala kata apa lagi? Allah Ta'ala kata, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqadis samsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang faman yakfur bit taghut, siapa yang kufur dengan perkara taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqadis samsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali agama yang teguh,
yang tidak akan putus, lam fisamalaha wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, urwatul wuthqa, berpegang dengan tali agama, dijelaskan ialah faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tali agama yang paling teguh dan tidak putus, apa dia? Ni ya, kufur dengan taghut, beriman kepada Allah. Islam ni agama tauhid. Kembali kepada cerita semalam, Islam datang dengan nilai baik. Okey, nilai yang baik, hormat orang, jangan sombong, rendah diri, buat baik kepada orang tua. Tapi semua ni nilai-nilai yang datang setelah daripada kebenaran yang paling agung. Tali Islam yang paling utama ialah beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut, iaitu tauhid. Kufur kepada taghut ni, maksud taghut ni apa di sini? Syaitan. Kufur kepada semua bentuk sembahan selain dari Allah. Kerana syaitan dia telah mengajak manusia ni kufur kepada Allah dan sembah perkara selain daripada Allah. Itu kerja syaitan. Paling utama, dia nak suruh orang kufur. Bawah daripada tu macam-macam lah dia dah buat. Tapi matlamat utama syaitan adalah supaya manusia kufur kepada Allah. So paling dia nak ialah manusia ni sembah berhala, sembah pokok, sembah patung, sembah matahari, sembah bulan, sembah begini-begini macam-macam. So Islam ni sebenarnya, agama ni, kebenaran dia dilihat kepada siapa dia sembah. Jangan tengok pada nilai dia lagi. Nilai ni nombor 2 atau nombor 3. Kebenaran ni dilihat kepada agama tu, siapakah yang disembah dalam agama tersebut. Itu kunci dia. Kalau orang ajak kita masuk sesuatu agama, tanya dulu soalan, agama ni sembah apa? Tu maksud agama. Jangan tengok, agama ni bagus lah, orang-orang dia baik-baik belaka. Aku tengok orang dia ni kaya-kaya lah agama ni. Aku tengok agama ni, ajaran ni dia punya follower, handsome. Aku tengok pakaian dia cantik lah, seragam je. Tu semua nilai. Aku tengok bahawa dia hidup amat, tak bergaduh. Tu nilai. Nilai ni dia boleh berubah. Dan nilai ni kadang-kadang boleh berlaku dan kadang-kadang Allah tak izinkan dia berlaku. Tapi bila sebut tentang agama, key point yang paling utama dalam sebuah agama ialah apa yang disembah oleh mereka. Siapa sembahan mereka? Di sinilah kita menilai kebenaran. Kerana apa? Agama ni tunjang dia adalah sembahan dia. Hari ni contoh, kita bandingkan, kita letak semua agama, letak dalam atau dibentangkan depan kita. Maka setiap agama bawa Tuhan-Tuhan dia. Ni kata agama Kristian kata Jesus Tuhan dia. Ni agama Hindu kata siapa Tuhan dia? Banyak Tuhan dia. Tanpa kita, bukan kata nak menghina, tapi realitinya mereka memang banyak Tuhan. Ada beribu Tuhan dalam agama Hindu. Tapi paling famous Shiva. Antara yang paling famousnya Shiva, Tuhan Shiva. Lepas tu bawa agama lama, agama lain lah pula.
agama apa lagi? Buddha. Buddha ni agama dia saya pun tak berapa tahu sangat. Nampak gayanya macam tak ada Tuhan sangat dia. Dia banyak menyembah nenek moyang. Agama hak adalah ni. Dan kalau Confucius tu dia lain pula. Dia tu adab nilai dan sebagainya. Tapi sembahan dia hanya fokus bab nilai. Dia sebenarnya lost. Dia sembah nenek moyang. Pagi-pagi minta dengan nenek moyang. Apa cerita dia pun nenek moyang. Adalah dewa-dewa Kuan Yin, tak Kuan Yin ada sikit. Tapi kalau ditanya betul-betul, mereka pun banyak kepada agama nenek moyang. Hak jaga dia ni ruh-ruh. Ambil pula agama lain. Ada agama Shinto dekat mana? Jepun ke mana? Ataupun Taiwan, belah-belah sana. Agama dia pagi-pagi sunset, sunrise. Tengok matahari, pasal negara matahari terbit. Semua ni kalau dibandingkan, di manakah di antara mereka adalah Tuhan yang sebenar? Satu je soalan. Dalam ramai-ramai itu, siapakah yang mencipta alam semesta? Semua yang kita sebut tadi, agama selain daripada Islam, tak akan ada berani mengaku dia cipta seluruh alam semesta. Tinggal satu yang berhak, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam adalah agama menyembah pencipta sekalian alam, dialah Allah yang Maha Agung. Di sinilah kunci kepada kebenaran Islam. So kalau orang kata Islam ni tak bagus lah, apa yang tak bagus pada Islam? Orang Islam ni begini-begini, nakal, jahat, apa, tengok dalam penjara. Itu orang Islam. Jangan melihat Islam pada Muslim, tapi lihatlah Islam kepada agama siapa yang dia sembah, iaitulah Allah yang Maha Agung. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur dengan semua perkara taghut, iaitu sembahan selain daripada Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali agama yang kukuh, lam fisamalaha, yang tidak akan terputus. Dan bila kita meninggal, inilah tali yang kita nak pegang sampai akhirat. Soalan dia mula-mula tanya, sampai di alam kubur lagi, soalan dia mula-mula tanya apa? Siapa Tuhan kamu? Itu ya. Mati soalan mula-mula, siapa Tuhan kamu? Jadi kalau soalan tu yang tanya tu, malaikat yang menjadi makhluk kepada makhluk Allah, maka jawapan yang hanya dia terima ialah Allah. So di situ kita tahu dah bahawa kebenaran hanya ada pada Islam, dan selain daripada Islam adalah agama yang batil. Nampak tak? Jadi hari ni kita nak ajak orang kafir yang belum lagi Muslim, belum Islam, kembali kepada Islam. Key point dia, kembalilah kepada Tuhan yang sebenar. Ada orang kafir ni dia tak nampak benda ni. Saya pernah tengah-tengah semangat buat kerja dakwah lah, ada juga tanya-tanya kita ni berasa aku ni duk ceramah kau kepada orang Islam je. Bila masa pula nak ajak orang non-Muslim masuk Islam ni, tanya-tanya kita semangat, kita pun pergi baiki kereta satu hari tu, pergi lah baiki kereta dekat Ampang, duk buah-buah dengan bos tokel dia sambil-sambil, ayah dia sambil-sambil, kita pun kata, okey, kita nak masuk Islam ke? Oh, kita terus lagu tu terus semangat lebih kan ni.
Dia pun jawab, tak nak pasal Islam ni banyak bunuh binatang. Oh, rupa-rupanya kebetulan masa tu nak raya haji. Dia pula boleh jadi vegetarian kali. Akhir sekali dia kata lagu tu, saya pun diam nak jawab lagu mana aku dah payah. Tak boleh nak masuk. Pasal dia punya fikir, ada orang non, saya pergi dakwah orang asli. Pergi ke orang asli. Orang asli kata, payahlah masuk Islam. Pasal apa? Payah nak makan, dia kata. Pasal dia nak makan monyet, nak makan ular, nak makan apa. Payah nak makan. Jadi kita bila tu kita tak cerita bab makanan, kita bawa makanan. Cuma bila saya pergi dakwah pada asli, kita cerita tentang hutan yang mereka hidup, sungai yang mereka duduk ambil manfaat dalamnya, binatang-binatang yang mereka duduk makan. Kita tanya mereka bahawa semua ni takkanlah jadi dengan sendiri, mesti ada Tuhan yang mencipta. Lalu kita kembali, kita ni nak tunduk kepada Tuhan tu. Kita ajak mereka kepada konsep Islam ni agama menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dia nak masuk tak nak masuk, itu nombor 2, la ikraha fiddin. Tapi kita ajak dia bukan dengan paksaan, sebaliknya kita bagi kepada dia tentang apa itu sebenarnya, pencerahan. Tapi bukan dalam erti kata kita biar aja dia dengan agama dia, tak buat kerja dakwah. Okay? So ada konteks yang kita kena faham ayat ni, supaya setiap daripada kita bukanlah setiap daripada kita berusaha buat kerja dakwah untuk ajak orang kembali kepada agama Allah. Dan kita nak fahamkan anak cucu kita bahawa kita ni Islam kerana agama Islam adalah agama yang benar, dan kebenaran Islam itu berada pada Allah adalah Tuhan kita. Sejak daripada kecil kita kena ajarkan anak-anak kita benda ni. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambungan kita ambil satu lagi ayat, iaitulah ayat yang ke-257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Baik, jadi Allah dialah penjaga. Allah waliyul ladzina amanu, dialah yang mengawal, yang melindungi orang-orang yang beriman. Jadi bila kita beriman kepada Allah, Allah lah pelindung kita. Di sinilah bila kita beriman kepada Allah, kita tidak berhajat kepada selain daripada Dia. Bukan setakat tidak berhajat, kita mesti membebaskan diri daripada sembahan selain Allah. Tauhid ni tidak berlaku dengan istilah tauhid rojak. Allah pun kita sembah, hak lain pun jadi juga. Bahasa mudah rojak lah. Rojak. Rojak ni kita campur-campur. Kalau bab makanan boleh terima. Kalau bab makanan boleh terima. Tapi kalau bab tauhid tak boleh terima. Tauhid ni tak boleh campur-campur. Tauhid ni mesti sembah Allah sahaja. Kalau dicampur dengan sesuatu yang lain, nama dia syirik. Orang ni beriman kepada Allah, tapi waktu nak minta tolong, dia pergi minta dengan ahli sihir. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Batal Islam dia. Orang ni dia sembah Allah, solat 5 waktu, tapi waktu berdoa, dia pergi doa kepada kubur, minta dengan tuan kubur. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Orang ni beriman kepada Allah, tiba-tiba waktu dia kena sihir, dia pergi balik tu jumpa dengan tokong siam, minta penawar daripada Sami. Sami tu pula suruh buat apa-apa, dia ikut je. Apa hukum dia? Syirik. Ada tak berlaku di kalangan umat? Ada.
Pasal apa? Tak faham tentang tauhid. Tauhid ni mesti ada dua kan? Ingat tak? Rukun kepada la ilaha illallah, rukun kepada tauhid. Yang pertama an-nafyu, yang kedua isbat. Nafi selain Allah, isbat hanya kepada Allah. Maka hari ni bila kita tengok Tuhan-Tuhan yang disembah selain dari Allah, kita kena kata itu bukan Tuhan. Itu adalah sembahan yang disembah secara batil. Cuma oleh kerana kita tak ada kemampuan, kita tak ada lagi pecahkan patung-patung dia. Tak ada lah kata nak pergi kita runtuhkan rumah-rumah berhala dia. Sebab Nabi SAW pun tak benarkan perkara tersebut. Cuma kebenaran yang ada dalam hati kita mesti firm, tegas, bahawa Tuhan yang disembah selain dari Allah adalah Tuhan yang batil. Allah sahaja Tuhan yang benar, dan Allah lah yang menjaga orang-orang mukminin. Allahu waliyul ladzina amanu. Dan bila seorang tu sembah Allah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sebaliknya, orang-orang yang tak beriman kepada Allah, penjaga-penjaga mereka adalah syaitan, taghut. Dan khija syaitan yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Keluarkan daripada cahaya kepada kegelapan. Sebab tu akhirnya bila kita tengok dari sudut penyembahan, mereka akan buat perkara-perkara yang tidak logik di akal kita sebagainya. Sebagai contoh, saya suka ambil, nak suruh nampak contoh beragama sebab dia ritual yang zahir nampak. Contohnya pengurusan jenazah mayat. Islam, bila orang mati, Allah suruh kita tanam elok-elok, mandikan, kafankan, salatkan, kemudian tanam, dikubumikan. Adapun selain daripada Islam, apa yang berlaku? Bakar. Ada yang bakar tempat terbuka, susun-susun kayu letak atas kayu bakar. Ada yang bakar dalam kapal, Viking dulu letak atas kapal, hanyutkan ke laut, kemudian bakar kapal. Zaman lah ni krematorium, letak dalam tu, bakar sampai hancur, ambil debu letak dalam pasu, letak dalam apa ni, memorial park. Dia pergilah ziarah, tiap-tiap hari dia ke ziarah, letak abu dia. Kalau kita fikir secara logik satu, ya Allah, no, Islam tak benar. Usahakan nak bakar, Islam tak benar. Kita menyakitkan mayat pun. Kenapa ni? Sebab Allah jaga kita. Dan tuan yang dirahmati Allah, kalau kita belajar deep lagi agama Islam ni, Islam datang untuk jaga 5 perkara. Pertama, jaga agama, yakni jaga Tuhan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, jaga nyawa kita. Islam dia tak benar kita pergi bunuh-bunuh orang, saja-saja nak bunuh, tak boleh. Yang ketiga, Islam jaga akal kita. Tak benar kita minum arak, ambil dadah dan sesuatu perkara yang merosakkan akal. Yang keempat, Islam akan jaga harta kita. Tak benar curi, judi, merampok. Dan Islam juga menjaga nasab keturunan kita. Sebab tu syariat ni tak benarkan orang tu berzina, rogol, seks bebas, liwat dan sebagainya, LGBT tu.
Islam tak benar. Pasal apa? Islam nak jaga keturunan. Bila kita faham konsep agama ni, nombor satu, Allah sebagai Tuhan yang disembah. Kemudian setelah kita menyembah Allah, Allah turunkan syariat untuk jaga kita. Maka kita akan faham, setelah orang ni taat kepada Islam, kehidupannya akan menjadi kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mereka akan terpandu kepada cahaya kebenaran, dan kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang damai, aman, sejahtera. Dan itulah makna di kalimah Islam, kerana Allah itu adalah Tuhan yang maha sejahtera. Allahu huwas salam. Allah itulah Tuhan yang maha sejahtera. So, kalau kita lama-lama bila kita belajar Islam, kita akan rasa Islam ni sebenarnya agama yang damai, baik dan sempurna. Tuhan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih dahsyat lagi, selain daripada Islam ni, Allah Taala kata, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Islam bawa kita kepada syurga. Sebaliknya agama lain daripada Islam akan bawa pengikut dia kepada api neraka. Sebab syaitan yang mereka sembah tu syaitan. Jadi ikut syaitan pergi ke mana? Pergi kepada neraka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dua ayat yang kita baca hari ini berkaitan tentang tauhid. Ingat kunci kepada Islam ni adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sahaja yang kita buat hari ini, biarlah kembali kepada paksi tersebut. Bangun kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi untuk mengisi kehidupan dalam tauhid tu, macam mana kita nak buat ni? Kita dah mengaku Islam, Allah Tuhan kita. Setelah itu step yang kedua atau ketiga selepasnya, mengisi kehidupan kita sebagai orang yang bertauhid. Ini cabaran kita ni, Papa. Hari ni kita Islam dah. Semacam mana nak mengisi kehidupan kita daripada awal kita bangun sampai kita tidur balik, nak isi kehidupan ni dalam ketaatan kepada Allah. Bangun tidur, alhamdulillah. Nak makan, bismillah. Lepas makan, alhamdulillah. Bersin, alhamdulillah. Masuk waktu salat, Allahu Akbar. Terah mengisi waktu. Nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Semuanya Allah, semuanya Allah. Nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Jumpa orang, assalamualaikum warahmatullah. Semua ni isi dia tauhid kan? Jadi kalau kita faham tentang tauhid ni, kita akan jadikan hidup kita ni semuanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hatta nak naik kereta, nak naik motor, motor cantik dekat luar tu, nah, naik motor, bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Apa-apa kita ni isi kehidupan kita. Kalau kita faham konsep di tauhid, semua kehidupan kita ni bukan sekadar nilai. Dah. Nilai ni duk bawa. Kita hormat ibu bapa kita kerana Allah. Kita buat baik kepada kawan kita kerana Allah. Kita sedekah kepada orang miskin kerana Allah. Kita bantu orang susah kerana Allah. Di sinilah kunci. Kena ingat. Kunci kepada Islam bukan pada nilai. Kalau kita fokus pada nilai, nanti kita kata baik jadi orang kafir. Orang kafir lagi baik daripada orang Islam. Zaman lah ni lah Allah uji orang sebahagian orang Islam. Tengok dalam jail ramai, orang Islam ramai dalam jail. Nah, orang kafir pula kaya, orang Islam jadi miskin. Dia pun nampak baik dia jadi orang kafir pasal dia kaya. Na'udzubillahi min dzalik. Konsep dia adalah beriman kepada Allah, Tuhan pencipta sekalian alam.
Dunia ni kata dalam hadis yang saya baca semalam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah sebelah dia sayap nyamuk, nilai dia, nescaya orang kafir tak akan dapat minum daripada dunia ni walau seteguk air. Tapi oleh kerana dunia setakat ni hari ni tempat ujian, nama pun dunia, tempat orang panggil hukuman. Kita tengok balik konsep dia, kita nak kejar dunia, dunia ni tempat hukuman. Nabi Adam dulu mula-mula dicipta duduk mana? Syurga. Lepas dia buat langgar larangan Allah, makan buah larangan, maka dia dihukum turun ke dunia. Dunia ni sijnul mukmin kata Nabi. Ad-dunya penjara bagi orang mukmin. Pasal sini Nabi Adam dihukum. Lalu anak cucu Nabi Adam biak di bawah ni dalam dunia dan diuji, mana di kalangan mereka yang beriman, taat, patuh kepada Allah, lepas dia mati dia akan kembali ke tempat asal. Tapi kalau dia selama hidup tak beriman, tak taat, gagal dalam ujian ketaatannya, maka lepas dia mati dia tak akan kembali ke syurga, sebaliknya dia akan dihumban ke dalam api neraka. Jadi Islam ni agama bukan sekadar nama, tapi dia ada konsep tauhid yang paling utama, dan nilai itu adalah untuk mengisi kehidupan kita berpaksikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita keimanan yang teguh dan juga kita patuh kepada petunjuk dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Insya-Allah kita sambung besok lagi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.